Baik tuan-tuan, kita kembali ke kitab kita, kitab Tafsir Al-Munir, dan pada malam ini tajuknya Ma yaghfiruhu Allah Ta'ala wa ma la yaghfiruh. Apa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan apa yang tidak diampunkannya. Maghfirah bermakna satru dzamba. Satru dzam, satar tutup, dzam dosa. Ditutup dosa itu artinya dosa itu sudah tidak diambil kira lagi. Apa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tajuknya, ya. Dan istighfar atau wazan istaf'ala, maksudnya kita menuntut sesuatu itu. Kita menuntut maghfirah, itu istighfar. Memohon ampun bermaksud. Apa dia? Astaghfirullahalazim, itu istighfar. Panjangannya, saya tengok ada satu cerita yang diceritakan oleh seorang bekas pegawai JAKIM. Dia bertanya kepada calon orang muda yang nak berkahwin dalam satu interview. Sebutkan istighfar, digaruk kepala. Dia kata, cuba ustazah sebutkan pangkal dia. Ustazah itu pun bacalah. Astaghfirullahalazim alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kantoi dah. Ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum atau huwal hayyul qayyum, mana betul? Dua-duanya betul. Saya membaca huwal hayyul qayyum. Ya, huwal hayyul qayyum. Saya baca itu memang daripada kecil lagi. Dan pada saya itu yang lebih asah. Lebih asah maksudnya. Dua-dua betul, tapi itu yang lebih asah. Tapi malangnya di akhir-akhir ini ada orang yang menyalah-nyalahkan, mengatakan bahawa huwal hayyul qayyum salah. Jadi kita kena halus dalam pengajian kita, halus dalam ilmu bahasa Arab sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kita baca satu ayat saja tuan-tuan dan puan-puan, iaitu ayat 48 surah An-Nisa. Ayo. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Tak sampai nafas. Yasha' tu 6 harakat ya tuan-tuan. Kita nak berhenti pada mak wajib muttasil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Seperti biasa, kita ambil sedikit hukum tajwid. Inna, apa dia tu? Wajibul ghunnah. Dua saja hurufnya, iaitu nun yang bersabdu, mim yang bersabdu, tanpa didahului oleh tanwin, iaitu baris dua di atas, baris dua di depan, baris dua di bawah. Itu dipanggil tanwin ataupun mim mati. Tanpa didahului oleh mim mati ataupun nun mati ataupun tanwin, dia sebiji begitu saja, nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu disebut wajibul ghunnah. Kalau nak sebutan Arabnya lah, ya, ramai orang menyebut wajibal ghunnah. Bahasa Arab ni kalau diseketul begitu, dia tak akan jadi tiba-tiba baris atas, dia mesti baris depan. Wajibul ghunnati kalau bahasa Arabnya, ya, mudhaf ilaih dia panggil. Maka wajibul ghunnah ni, apa makna wajibul ghunnah? Ni paling mudah sekali tuan-tuan dan puan-puan hukum tajwid. Apa dia? Wajib tu mesti, ghunnah tu dengung. Mesti didengungkan. Innallaha. Kalau nak berlatih ni, berlatih dalam surah An-Nas, surah yang terakhir. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Banyak yang saya dengar diulang-ulang dalam kelas-kelas tertentu.
Tak ada ni. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas je. Jadi kena beri penekanan pada wajibul gunnah ni ya. Ni paling mudah. Allah di situ walaupun tidak ada tanda mat, dia sebenarnya mat tabi'i ataupun mat zati. Mat asli pun boleh jugalah. La mat asli nun mati bertemu ya idgham ma'al gunnah yushraka bihi maksilah qasirah panjang 2 harakat bihi wa yaghfiru ma man asli duna man asli zalika man asli zalika liman yasha nun mati bertemu dengan ya idgham ma'al gunnah yasha'u itu adalah mat wajib muttasil panjang 5 harakat, kalau kita berhenti 6 harakat. Ya, mat wajib muttasil. Jim tanda waqaf maknanya jaiz, jim tu kepala jaiz. Jaiz maksudnya harus, boleh kita sambung, boleh kita berhenti. Kedudukannya harus, tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang terlebih baik, sama ada nak berhenti sama hukumnya dengan sambung. Itu jaiz, waqaf jaiz. Baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampun akan yang mensyirikkan dengannya. Wa yaghfiru, dan dia mengampunkan ma duna zalika, apa yang selain daripada demikian itu. Zalika, demikian itu balik kepada apa? Balik kepada syirik. Artinya Allah SWT ampunkan selain daripada syirik. Siapa? Liman yasha', kepada siapa yang dia kehendaki. Li ni dengan, bagi siapa yang dia kehendaki. Maka semua dosa sebenarnya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak diampunkan dosa syirik. Syirik ini ada 2 secara umum dia. Secara yang kita biasa dengar. Dia panggil yang pertama asyirkul asghar ataupun asyirkul khafi. Khafi maksud yang tersembunyi. Asghar ni yang kecil. Apa dia? Riya. Apabila kita melakukan satu amalan, terutamanya amalan kebajikan, kebaikan yang ibadat, kita buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu riya. Itu dipanggil asyirkul khafi. Syirik ini tidak mengeluarkan seseorang dari daerah keislaman. Maksudnya dia masih Islam. Ya. Baik, cuma dia melakukan dosa besar. Ini kita kena belajar ilmu tasawuf, ilmu mensucikan hati daripada sifat-sifat terkeji. Terutamanya asyirkul asghar ataupun asyirkul khafi. Ya. Yang kedua, dia panggil asyirkul akbar, yang lebih besar. Ataupun asyirkul jali, yang lebih nyata, terang. Ini keluar daripada Islam. Maksudnya apa? Kekallah dia bersama dengan iblis dan syaitan. Orang munafik, orang kafir. Ya, syirik ini kafir. Orang kafir itu kadang-kadang dia tidak melakukan syirik, tapi dia kafir. Itu bezanya. Ya, syirik mesti kafir. Orang kafir kadang-kadang dia tidak melakukan dosa syirik. Ya. Misalnya, tapi dia kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Kafir lebih umum lah maksudnya. Boleh ke panggil orang kafir tu kafir? Kafir tu lawan kepada orang Islam, lawan kepada Muslim. Kalau Muslim, lawannya kafir. Bukannya Muslim, lawannya non-Muslim. Tak betul bahasa Arab, bahasa Melayunya pun. Bahasa Melayu tak betul. Ya. Dan dalam Al-Quran jelas disebut, Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi jangan terasalah orang yang tidak Islam. Memang begitu istilahnya. Kita yang memeluk Islam, dia panggil Muslim. Yang bukan Islam, dia panggil kafir. Bahasa Melayu. Begitu. Yang tak boleh ialah kata depan-depan dia. Tak boleh lah. Baik, maksudnya
Uh, jadi dalam kitab ini, kafir, musyrik, syirik yang akbar ini ada dua. Dia kata yang pertama asyirku fil uluhiyah, yang kedua asyirku fil rububiyah. Asyirku fil uluhiyah ni pada ketuhanan, pada tauhid. Dia kata apa? Ittikhadhu syarik ma'allahi ta'ala. Seseorang menjadikan ada sekutu bagi Allah SWT, ada rakan kongsi bagi Allah SWT, ada yang setara bagi Allah SWT, ada yang sekufu bagi Allah SWT, yang sama kuasanya, sama kehendaknya, sama sifatnya, ya, dan sama-sama memberi bekas. Contoh, ini kufur, ya. Macam ada satu kepercayaan mengatakan bahawa imam-imam mereka boleh mentadbir alam ini. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh memberi pertolongan secara terus kepada orang-orang yang minta pertolongan. Ini syirik, tuan-tuan. Syirik, ya. Ini dipanggil, nanti kita akan sebut syirik. Baik. Yang kedua, ini tak apalah, nanti kita akan detailkan lagi pembahagiannya. Dan yang kedua, syirik pada rububiyah. Ini apa dia? Dia kata ja'alu sultati tashri' wa tibyani ahkamil halal wal haram lillahi wa li ghairihi minal bashar bi ghairil wahyi. Kita menyerahkan urusan untuk halal, menghalalkan, mengharamkan, ya, kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat hukum hakam, ya. Serah kepada apa? Kepada, kalau dalam ayat Al-Quran, kepada rabai-rabai, kepada ahbar. Ulama-ulama Yahudi dipanggil ahbar, ataupun serah kepada ruhban, rahib-rahib, pendeta-pendeta Nasrani, Nasara, ya. Maka itu dia panggil syirik dalam persoalan rububiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Ayat 20 berapa ni? 31. Tak nampak saya ni. Cik sangat. Mereka itu, siapa dia? Ahli kitab. Orang Yahudi dan orang Nasara. Menjadikan ahbarahum, rabai-rabai mereka, maksudnya pendeta-pendeta Yahudi. Waruhbanahum, dan pendeta-pendeta Nasara, arbaban, sebagai tuhan-tuhan, min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan disebut secara khusus wal masih ibn Maryam, dan mereka menjadikan al-Masih ibnu Maryam, Nabi Isa alaihissalam, sebagai Tuhan, sebagai Tuhan. Maka orang Nasara mengatakan bahawa al-Masih, Nabi Isa, sebagai anak Tuhan. Orang Yahudi mengatakan bahawa Uzair itu sebagai anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi bercakap, kata apa? Mendakwa Uzair anak Allah, putera Allah SWT. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasara pula kata apa? Al-Masih itu anak Allah SWT. Yang disebut dalam surah At-Taubah ayat 30. Ini syirik dari suri rububiyah. Kenapa? Kerana menjadikan pendeta-pendeta agama sebagai Tuhan. Baik, ambil tugas Tuhan lah maksudnya. Contoh, babi ni
haram dalam Taurat, dalam Perjanjian Lama. Tapi dimakan oleh orang-orang Nasara. Nabi Isa alaihissalam tak makan babi. Dan baginda mengharamkan babi. Tapi siapa yang menghalalkan babi ni? Siapa tuan-tuan? Ulama'nya lah. Ya? Tuan-tuan baca sendiri. Yang menghalalkan. Apa saja yang kamu selera dan ada dijual di pasar, ataupun apa saja yang ada terjual di pasar, yang kamu selera ada terasa nak makan, kamu boleh makan. Itu dia ni. Saya tengok dalam media macam-macam dia makan. Tak tahulah agama apa. Cicok pun makan. Baik. Dan syirik ini, kalau kita nak detailkan lagi, ada beberapa jenis syirik. Yang pertama dia kata apa? Syirik istiqlal. Syirik istiqlal. Syirik istiqlal ni macam tadi lah. Dia menduakan Tuhan. Tuhan ada dua. Satu Tuhan kebaikan, satu Tuhan kejahatan. Satu Tuhan kehidupan, satu Tuhan kematian. Dia banyak ni. Tak kira lah dia panggil apa. Dewa ke apa ke dan sebagainya. Maka itu adalah syirik. Syirik. Dan yang kedua, tab'id. Tab'id ni mengatakan bahawa Tuhan boleh bersatu dengan manusia, dengan makhluk. Makhluk boleh bersatu dengan Tuhan. Dia panggil hulul. Ya, hulul. Kalau manusia boleh bersatu dengan Tuhan dan Tuhan boleh bersatu dengan manusia. Contoh dalam akidah taslis, Trinity. Kan? Baik. Dalam masyarakat kita pun ada ajaran-ajaran kebatiniyah. Ajaran kebatinan. Dia panggil ajaran batiniyah sebenarnya, yang menisbahkan kepada sufi ataupun golongan tasawuf, tapi tasawuf yang tidak benar, yang sesat. Ya, tapi mereka mengatakan mereka beraliran sufi. Contoh, ni pergi ke wahdatul wujud dan sebagainya, Allah bersatu dengan manusia, manusia bersatu dengan Allah. Ada, kita ini sini pun ada. Di ulu kita tu pun mengaku Tuhan juga. Berdasarkan kepada video yang kita tengok. Tuhan macam mana? Kuat belaga ayam. Lepas itu kena kencing manis, kronik pula tu. Meninggal lah. Tuhan macam mana? Tapi ada je orang percaya. Orang kita. Nah, yang ikut. Ada di Kelang mengaku Nabi. Mudah aja hujahnya. Saya dengan Nabi Muhammad tu serupa aja. Nabi Muhammad tak pandai baca nulis, saya pun tak pandai baca nulis. Dengan gitu saja ikut, 80 orang ikut. Dengan hujah itu saja. Jadi tu tuan-tuan dan puan-puan, pentingnya kita belajar ilmu tauhid untuk mengukuhkan akidah kita. Ya, di zaman sekarang terutama. Kalau tidak, terjebaklah. Yang di ulu tu pun kata tak pandai baca menulis juga. Kalau kita dengar cara bercakap tu pun memang puntang pantai sungguh bahasa Melayu dia. Ramai aja orang ikut. Nah, sebab apa tu? Ini lemah. Akidah lemah. Baik. Kemudian syirik. Dia panggil syirik takrib. Sembah apa? Sembah berhala. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Semua tu yang dia Mekah tu, cuba tanya. Pada zaman Nabi SAW. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Nah, dia ngaku Allah SWT yang jadikan, tapi sembah berhala. Sebab apa? Nak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Supaya mudah berkomunikasi. Ada depan mata. Mudah. Boleh bawa ke mana-mana. Boleh sembah, boleh minta lalu. Puas hati. Kalau tidak pun tak nampak ni tak puas hati.
Contoh. Itu dipanggil syirik takrib. Kemudian syirik taklid. Taklid ni ikut datuk nenek. Dah datuk nenek buat gitu. Pergi apa? Bawa sesaji ni. Buat sajian ni pergi jamu. Hantu air. Pesta harimau. Jamu ni. Ikut datuk nenek. Datuk nenek buat. Hidup lagi sekarang ni. Dihidupkan secara apa? Secara rasminya. Bukan di Malaysia, di negara jiran kita. Kenapa? Dia kata memelihara budaya bangsa. Buat pula. Baik. Kemudian yang dipanggil syirik asbab. Syirik asbab ini dia percaya bahawa usaha dia lah yang memberi bekas. Apa yang dia buat itu? Dia banyak kepada hukum adat. Artinya ada makan, ada kenyang. Tak ada makan, tak ada kenyang. Tak ada makan, ada lapar. Ada lapar, tak ada kenyang. Mesti. Seperti yang dipegang oleh naturalis, ahli falsafah dan sebagainya. Ini tengok ya. Tengok. Kalau dia percaya bahawa apa yang menyebabkan dia kenyang itu sebagai yang memberi bekas. Contoh, dia minum air. Alhamdulillah, hilang dahaga. Percaya bahawa air ini yang menghilangkan dahaga, dia syirik akbar. Keluar daripada Islam, kekal dalam neraka, Allah SWT tak ampun. Kalau dia percaya bahawa itu adalah dengan kodrat dan izin Allah SWT. Air yang menghilangkan dahaga, nasi yang mengenyangkan, tapi dengan kodrat Allah SWT yang diberi oleh Allah SWT. Dia yang buat, tapi dengan kodrat yang Allah SWT beri kepada dia. Dengan ini, ya. Maka itu fasik. Seperti orang Mu'tazilah. Mu'tazilah ni Qadariyah. Qadariyah ni mereka percaya bahawa manusia itu boleh memilih sendiri. Contoh. Boleh buat sendiri, usaha sendiri. Tapi bila percaya bahawa dengan usaha itu memberi bekas, maka dia syirik. Ya. Ini hati-hati bila kita bercakap. Cuma bila kita bercakap, Allah kenyanglah makan nasi tadi. Itu dipanggil majas akli. Dipanggil majas akli kalau kita belajar akidah. Majas akli ni kita menisbahkan sesuatu benda itu kepada bukan tuan dia ataupun bukan yang membuatnya. Contoh kita kata apa? Kita kata saudagar itu membina rumah yang sangat besar di atas bukit. Siapa yang bina sebenarnya? Tukang ke? Atau dia? Itu majas akli. Majas akli. Kita kata nasi mengenyangkan. Bukan nasi itu dengan sebenarnya secara hakikat mengenyangkan kita. Allah yang mengenyangkan. Itu asbab saja. Orang yang kufur secara asbab ini, kufur dipanggil syirik asbab ini, dia percaya bahawa makhluk itulah yang memberi bekas. Ini kufur. Syirik. Betul, ya? Hatta kalau kita nak kata bahawa inilah kudrat Allah SWT menjadikan, kita tak boleh i'tiqad bahawa kudrat itulah yang menjadikan. Kufur juga. Syirik juga. Faham tak? Yang menjadikan itu Allah. Dengan sifat kudratnya. Bukan kudratnya secara sendiri. Menjadikan. Tak. Itu jelas tuan-tuan puan bila kita ngaji akidah. Bila kita ngaji tauhid. Selamatlah akidah kita insya-Allah. Hakikat dia Allah. Hakikat dia Allah. Zat Allah SWT. Baik. Dan yang terakhirnya, ini dipanggil syirik aghrad. Masuk dalam persoalan ibadat. Termasuklah
syirik khafi, syirik asghar, riya, riya. Baik. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Dan sesiapa yang mensyirikkan dengan Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Ya, ini wasiat, nasihat, pesanan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Kerana sesungguhnya syirik itu ada satu kezaliman yang sangat besar. Ya? Lebih dahsyat daripada membunuh. Wal fitnatu akbaru minal qatl, itu maksudnya syirik. Fitnah itu maksudnya syirik besar. Kerana dosanya tidak diampun. Adapun dosa-dosa yang selain daripada itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau besar mana pun. Ini berdasar kepada apa yang disebut oleh Imam At-Tabari, dan sebenarnya inilah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dosa sebesar mana pun seseorang manusia itu, seseorang hamba itu lakukan, dia bertaubat akan diterima taubatnya insya-Allah. Ataupun dia tidak membawa syirik, maka dia mati dalam keadaan iman, akhirnya dia akan masuk syurga juga, selamat daripada api neraka. Ya. Ayat ini telah menerangkan, kata Imam Tabari, bahawa semua orang yang melakukan dosa, termasuk dosa besar, fa fi masyiatillah, dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a afa anhu. Jika dia hendak, Allah Subhanahu wa taala hendak, maka dia ampunkan zambahu, akan dosanya. Wa in syaa'a aqabahu alaih. Dan jika dia mahu, Allah akan azab dia. Terserah pada kehendak Allah SWT. Ma lam takun kabiratuhu syirkan billahi ta'ala. Selama mana dosa besar yang dilakukan itu adalah bukan syirik. Bukan merupakan syirik yang syirik akbar. Maka selain daripada itu, Allah SWT ampunkan dalam masyiatullah. Walau macam mana pun, kita tengok juga ayat yang mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyiatikum. Jika kamu menjauhi segala dosa-dosa besar yang ditegahkan terhadapnya, nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan ampunkan dosa-dosa kamu. Dosa-dosa yang secara automatik kita elak dosa besar, ialah dosa kecil diampunkan. Elak dosa besar, dosa kecil diampunkan secara automatik. Akan tetapi dosa-dosa besar ni hendaklah dengan taubat. Dengan taubat. Di bumi, waktu kita hidup ini, di dunia ini, wajib kita bertaubat untuk diampunkan dosa besar. Adapun di sana nanti, maka terserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mati bawa dosa besar, terserahlah kepada Allah SWT. Kalau Allah SWT nak masukkan kita ke dalam syurga, walaupun bersama dengan dosa besar, itu hak mutlak Allah SWT. Kalau dia nak masukkan ke neraka, itu pun keadilan Allah SWT. Tidak ada siapa yang boleh mempertikaikan. Ya? La yus'alu anhu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya. Kamu, mereka yang ditanya. Kita ini yang ditanya. Dipersoalkan. Jadi terserah pada Allah SWT. Tapi kita di dunia, kita wajib bertaubat untuk dosa-dosa besar. Terutamanya dosa dengan sesama manusia. Zalim ini ada tiga. Ada tiga kezaliman di akhirat. Yang pertama, kezaliman yang Allah SWT tak berapa peduli. Maksudnya Allah SWT dengan rahmat kasih sayang, dengan keagungan kebesarannya mengampunkannya. Dosa-dosa kita dengan dia. Dosa kita dengan dia. Ini Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Boleh saja dia nak ampun. Tak ada masalah. Yang kedua, kezaliman sesama manusia. Ni zalim ini yang kena ni. Cuma Allah boleh juga ampun di sana. Mungkinlah ada nanti tawaran-tawaran tuan-tuan dan puan-puan. Ya.
Mana-mana yang hutang tak bayar, mati dan sebagainya. Saya cerita lah sini tak? Tak apa. Masa nak habis. Kalau tidak saya nak cerita juga. Di sini kena. Di sini Allah SWT akan mengadili sesama itu. Terserahlah. Terserahlah. Mungkin nanti Allah SWT bagi tawaran-tawaran, bagi dia maafkan dan sebagainya. Itu terserahlah kepada kebijaksanaan, keadilan Allah SWT di sana. Ya. Tapi, itulah. Yang ketiga, az-zulmu, kezaliman yang dikatakan kezaliman la zulmun azim, dan disebut di sini isman azimah, ialah dosa syirik. Maka ini tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bererti, ayat ini bererti bahawa neraka kekal abadi. Orang yang masuk neraka ni, orang musyrik, termasuklah kafir, orang munafik, kerana mereka ini sebenarnya juga kafir, hakikatnya. Iblis dan syaitan. 4 golongan ni kekal. Tidak akan dibongkar-bongkar buat selamanya. Kerana ahli neraka tak mati-mati, tuan-tuan dan puan-puan. Akan kekal abadi. Dan Allah SWT tidak ampunkan. Kenapa kita timbulkan persoalan neraka ini kekal? Tidak. Kerana saya lepas berkuliah di sebuah surau, ada seseorang bertanya, makmum bertanya, Ustaz, neraka ni kekal ke tak? Ada seorang yang bergelar doktor berkuliah di surau ini kata tak kekal. Sudah. Kita belajar daripada kecil lagi ni, ahli sunnah wal jamaah, neraka syurga kekal, neraka syurga kekal. Yang mengatakan tidak kekal ni Jahmiyah. Dia kata neraka syurga tak kekal. Dan yang mengatakan syurga kekal, neraka tak kekal tu golongan tu. Saya malah nak sebut. Tuan-tuan balik cari. Boleh dengar dalam YouTube. Tuan-tuan. Tak kekal dia kata. Bongkar. Saya kata tak kekal macam mana? Kalau tak kekal berarti Allah SWT ampunkan dosa syirik. Kalau sini jelas-jelas dosanya tidak diampun. Kalau ampun keluar daripada neraka, masuk syurga, ampunlah tu. Ke musnah neraka saja. Kalau musnah neraka, artinya penduduk neraka masuk syurga. Artinya diampunkan. Atau musnah semua-semua sekali. Dalam Al-Quran disebut, penduduk neraka itu tidak akan mati. Mereka tidak akan mati selama-lamanya. Jadi, tuan-tuan, tak payahlah kita nak bongkar, korek juga, carilah benda pelik-pelik. Benda-benda yang menyalahi fahaman kita ahli sunnah wal jamaah di sini. Tak payah tuan-tuan dan puan-puan. Saya tegaskan lagi, tak payah. Pening kepala kita nak menjawabnya, pening kepala orang awam. Ini nak bongkar belaka. Maulid Nabi bukan 12 Rabiul Awal. Rejab Isra Mi'raj bukan 27 Rejab. Bukan. Hak ni bukan. Silap. Tak ada benda satu pun yang betul. Pening kepala orang awam, tuan-tuan dan puan-puan. Tak payahlah bawa ni. Kita di sini, saya tegaskan, kita di sini ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, sifat 20. Yang kedua, fiqh kita Imam Syafi'i. Tak payahlah tengok hal lain-lain. Kalau tuan-tuan dan puan-puan benarkan begitu, tidak ada satu benda pun yang kita boleh tegur. Kita kata tak sah ni. Sah. Saya ikut mazhab Hanafi ni. Tak boleh ni, haram. Saya ikut mazhab Maliki. Tuan-tuan kalau berada di Jetih, ikut undang-undang Jetih. Apa yang diamalkan oleh orang Jetih. Jangan bawa hak yang di Mesir, di Kaihara, di Jordan dan sebagainya. Misalnya, undang-undang di sana bawa ke sini, amal di sini. Jadi kacau tuan-tuan dan puan-puan. Pening kepala kita. Tak boleh tegur. Tak boleh ni. Talak ni dah jatuh. Talak 3 ni. Saya ikut imam tu. Jeng. Jadi apabila kita kata tak sah semayang, ikut je lah tak sah. Sini mazhab Syafi'i. Jangan nak cari lagi. Mazhab Hanafi tak apa. Tak batal semayang dia. Tuan-tuan.
Tak ada satu benda pun yang kita boleh pegang, tak ada satu benda pun yang kita boleh tegur, dan tak ada satu benda pun yang kita boleh nak ajar nanti tentera mampat. Orang awam pakat-pakat pegang ikut suka dia. Ya. Dah itu kita bayar zakat ikut mazhab mana? Itu mazhab Syafi'i mutaakhirin. Dia panggil contemporary. Apabila diputuskan oleh para ulama mazhab Syafi'i, diputuskan dalam majlis fatwa contoh, maka itu bukan lagi pendapat mazhab-mazhab yang tertentu, tapi adalah pendapat mazhab mutaakhirin yang contemporary. Ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh ulama, ditentukan oleh jawatan kuasa. Ramai ulama-ulama Syafi'i yang akhir-akhir ini. Contoh, jangan benar kepada orang awam. Kalau buka begini tuan-tuan dan puan-puan, tak ada. Ya, itu pesanan saya yang terakhir. Sebelum kita tutup kuliah ini, dan alhamdulillah selesailah. Dan satu lagi saya nak sebut bahawa kalau sebut imam kan orang kata Syiah pula, sebenarnya memang dia imam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kita sebut karramallahu wajhah kan Syiah. Tak, memang dia karramallahu wajhah, Allah muliakan wajah dia. Kerana dia tidak pernah menyembah berhala, tak pernah sujud kepada taghut. Sejak daripada kecil. Baik itu karramallahu wajah, Allah muliakan wajahnya. Bila kita sebut gitu kan, Syiah dia ni. Nampak pakai hitam ni. Tuan-tuan. Tak. Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebut bahawa tidak adalah ayat Quran yang lebih aku sukai daripada ayat ini. Kenapa? Menunjukkan bahawa harapan untuk selamat itu cerah sebenarnya. Maksudnya harapan untuk diampunkan tu terlalu cerah. Jangan buat syirik je. Jangan buat syirik je. Ya. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Wal-'Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.